Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah buat semua sahabat-sahabat pakcik. Kita dah sampai ke hujung di kelas yang terakhir untuk bab metodologi, dan selepas ini kita akan masuk kepada bab analisis, discussion dan conclusion. Okey, seperti mana yang kita jelas sebelum ni, kita dah cover semua aspek, iaitu dalam konteks metodologi. Kita boleh kata dalam konteks pilihan metodologi penyelidikan, yang mana kita dah cover yang pertama monometod, iaitu sama ada menggunakan penyelidikan dalam kualitatif atau penyelidikan dalam kuantitatif. Kemudian baru-baru ni kita dah cover yang lepas 2 siri kita cover mixed method. So mixed method kita cover beberapa yang berkaitan dengan triangulation design, sequential. So kita ada sequential explanatory design, sequential exploratory design, sequential transformative design, dan juga kita cover concurrent, iaitu serentak concurrent dalam konteks beberapa jenis lah. Contohnya concurrent dalam embedded design, concurrent dalam triangulation design, dan concurrent dalam transformative design. Jadi kita dah selesai dah itu mixed method. Kita dah masuk yang terakhir. Sebenarnya untuk slide malam ni sangat pendek, ringkas, dan masa yang diambil untuk video ni pun singkat. So kita cuma nak faham ada 2 jenis sahaja dalam multiple method ataupun kaedah pelbagai ini. Dalam kaedah pelbagai ini kita ada kaedah pelbagai kuantitatif dan juga kaedah pelbagai kualitatif. So ada 2 je, jadi tidak mengambil masa yang lama. Cuma pakcik nak buat penerangan supaya nanti mana-mana research yang nak buat kaedah pelbagai ni faham untuk perbezaan. Lagi-lagi kita boleh membezakan mana satu multi method, mana satu adalah mixed method. Secara umum untuk permulaan, nanti kalau you all baca buku, you all akan jumpa satu term, nama dia multiple method. Dalam multiple method terbahagi kepada 2, dalam multiple method terbahagi pada 2. Satu namanya multi method, satu lagi mixed method. Saya ulang balik, dalam multiple method terpecah 2, iaitu multi method dengan mixed method. Hampir-hampir je bila sebut multiple dengan multi. Jadi ada scholar yang menggunakan tu. Jadi bila baca buku, bila sebut multiple method, kita akan jumpa perbincangan dalam mixed method. Kat sini pakcik nak clearkan bagi kita mudah untuk faham. Mixed method maksud dia adalah dengan menggunakan gabungan kaedah yang berlainan, iaitu menggunakan bersama-sama kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Bila dalam satu kajian ada pertembungan dan gabungan 2 pendekatan penyelidikan, kuantitatif dan kualitatif, yang dikatakan adalah mixed method, dengan mengambil kira dengan menggunakan kedua-dua filosofi, kedua-dua approach, kedua-dua strategi penyelidikan untuk kita saling lengkap dan melengkapi, saling sokong dan menyokong. Itu mixed method. So hari ini kita cover adalah multi method, iaitu kaedah pelbagai. Jadi kita akan cover tak banyak, cuma yang 2 perkara. Perkara pertama adalah definisi multi method, kedua adalah kenapa multi method, ketiga adalah nak ceritakan kedua-dua jenis, iaitu multi method kuanti dan multi method kualitatif. Multi method kuanti dan multi method kualitatif. Kemudian selesai. Kita tak banyak yang kita nak cover untuk hari ini. Jadi kita pergi pada definisi dulu. Apa itu definisi multi method ni? Kita punya term dia adalah kaedah pelbagai. Bila kaedah pelbagai, maksudnya kat sini dia mesti lebih daripada satu. Kaedah dia satu, mungkin 2, 3 lah kalau kata lebih daripada satu. Merujuk kepada reka bentuk dan pilihan penyelidikan yang menggabungkan 2 kaedah penyelidikan yang sama jenis. Nanti baca explain sama jenis atau lebih pengumpulan data yang lebih banyak, satu jenis atau sekumpulan data yang sama. Kaedah pelbagai terdiri daripada penyelidikan kualitatif, kuantitatif, kaedah pelbagai kuantitatif dan kaedah pelbagai kualitatif untuk menjawab setiap persoalan kajian dia. Maksud pakcik di sini,
bila dalam penyelidikan, ambil contoh, okey, kita nak menggunakan kaedah monometer. Okey, bila guna kaedah monometer, kita guna survey. Okey, kita buat kaedah tinjauan ataupun kita buat experiments. Okey, jadi kita gunakan satu monometer. Tapi dalam keadaan di mana kita guna lebih daripada itu, iaitu kita buat, contohnya buat tinjauan dan buat eksperimen tadi. Kedua-duanya pakai. Jadi kita gunakan dua strategi penyelidikan dalam satu kajian, iaitu kita guna survey dan eksperimen. Tapi kedua-dua ni adalah kuantitatif. Ataupun dalam kualitatif, kita masih lagi menggunakan dalam kajian kualitatif saja, satu saja kualitatif. Tapi dalam kualitatif tu kadang-kadang kita gunakan teknik pengumpulan data yang berbeza. Contohnya kita gunakan teknik pengumpulan interview secara mendalam. Kemudian kita gunakan dokumen. Contohlah kita ambil kat sini, kita ambil diary. So kita gunakan satu guna temu bual, satu lagi kita gunakan diary sebagai dokumen. Okey, memanglah dia ada unsur macam nampak macam triangulation melibatkan dua kaedah. Tapi kena ingat dalam kualitatif, bila kita nak gunakan diary, dia ada strategi penyelidikan yang khas untuk bila baca analisis dokumen diary. Bila katakan you nak buat kajian fenomenologi, you gunakan temu bual secara mendalam, you gunakan kaedah fenomenologi. Jadi pertembungan atau menggunakan lebih daripada satu, iaitu dua atau lebih yang gunakan strategi penyelidikan dalam kualitatif, kita panggil dia adalah multi method kualitatif. Tadi saya pakai survey, kemudian saya pakai eksperimen. Okey, kalau eksperimen ni kita boleh gunakan, contohlah saya gunakan pemerhatian. So pemerhatian secara berstruktur, kemudian saya gunakan survey tadi soal sidik. Jadi saya gunakan dua kaedah kat sini, iaitu observation dan saya gunakan soal sidik. Namun dua strategi penyelidikan yang berbeza juga, iaitu survey dan eksperimen. Okey, di sini bila you baca buku, you akan jumpa beberapa definisi. Sebab tu definisi pakcik kat sini, pakcik sebut adalah reka bentuk dan pilihan penyelidikan. Okey, pilihan penyelidikan tu bermaksud adalah sama ada kuantitatif atau kualitatif, tetapi melibatkan strategi penyelidikan yang berbeza dalam pilihan penyelidikan yang sama. Maksudnya kuanti saja, kualitatif saja. Dia tak boleh gabungan kuanti dan kuali. Kalau gabung kedua-dua jadi mixed method. So multi method ni adalah satu saja, sama ada kuanti atau kuali. Tapi dalam kuanti dia gunakan dua pendekatan pengumpulan data, sama juga dengan kuali, masih dalam family kualitatif menggunakan dua pengumpulan data, atau secara spesifik ni kita panggil strategi penyelidikan dalam kualitatif. Okey? Jadi kenapa kita perlu buat kaedah pelbagai? Okey. Kaedah pelbagai yang dikaji menggunakan lebih daripada satu kaedah, highlight balik pengumpulan data dan analisis data yang berbeza dalam paradigma penyelidikan yang sama. Kalau dia kata paradigma kuantitatif, dia buat dalam kuantitatif. Pelbagai kaedah sesuai memberi manfaat, okey, ataupun term dia gunakan bergunalah, memberi manfaat atau berguna dalam memberi jawapan ataupun peluang yang lebih baik bagi menjawab persoalan penyelidikan anda. Yalah, kalau kita gunakan kuantitatif tadi, saya gunakan survey saja. Okey, saya dapat menjawab jawapan, tapi kalau dapatkan lebih peluang, potensi nak nampakkan lebih tepat jawapan itu, saya boleh menggunakan satu lagi kaedah, iaitu contohnya gunakan observation, structured observation untuk mendapatkan jawapan yang lebih baik. Tu kan. Nanti kita pakai satu je, jadi kita pakai dua jadi lebih baik. Macam hari tu pakcik sebut triangulation. So kalau triangulation, kuantitatif ni biasanya guna soal sidik. Okay, kalau kualitatif, temu bual, dokumen dengan observation, pemerhatian. Jadi dengan gunakan triangulation, data kita tambah baik. Di dalam konteks multi method, bila kita gunakan dua kaedah tapi dah masih dua teknik kaedah atau pengumpulan data dalam satu method, tetapi dia bercambah, maksudnya dia lebih luas bila gunakan dua daripada gunakan satu dalam mono method. Okey, dalam kata lain, anda menggunakan kaedah yang bersesuaian. Okey, kita gunakan masih bagi bersesuaian dan serasi secara luas dalam paradigma atau sekumpulan kepercayaan dan nilai. Okey, macam tunjukkan satu contoh lah. Contohlah dalam kajian kuantitatif. Okey, dalam kuantitatif biasakan kita gunakan soal sidik. Kadang-kadang soal sidik itu kita adopt, kita ambil saja ataupun kita adapt, kita ubah soal. Jadi kita bagi kat beberapa sampel, ikutlah teknik persampelan, katalah guna teknik persampelan strata. So kita dapat. Okey, pada masa yang sama dalam kajian ni juga kita nak buat eksperimen.
So bila buat eksperimen, saya pergi ke tempat secara khusus, berapa tempat yang dipilih. Okay, saya nak tengok observation sebelum dan selepas. Jadi saya rekodkan apa benda yang berdasarkan structure tu dah ada senarai, saya checkkan sebelum, kemudian saya check dan selepas. Okay, kedua-duanya menggunakan kaedah kuantitatif kerana observation tu bersifat deskriptif. Jadi dalam kes ni dia memperkaya. Jadi bila saya menulis, bila saya interpretation data, saya juga akan cerita dapatan daripada survey dan juga saya akan cerita dapatan daripada eksperimen. Yalah, bila kita buat survey kita tak nampak persekitaran dan pemerhatian kita kepada khusus apa yang kita kaji tu tak jelas. Kita cuma berdasarkan apa yang dijawab dalam soal sidik. Tapi bila kita gunakan panca indera, kita datang ke tempat yang kita nak observe tu berdasarkan checklist atau dokumen yang kita nak perhatikan tu, dia akan menjadi macam melengkapi atau lebih menjelaskan secara lebih baik tentang penerangan bagi menjawab satu-satu persoalan kajian. Tu maksud dia. Okey, jadi dia kat sini kita boleh katakan dia adalah, contoh pakcik bagi tadi adalah multi method dalam kuantitatif. Okey. Kemudian kenapa kaedah pelbagai ni? Seterusnya, poin yang keempat. Sebagai contoh, anda mungkin melakukan kajian kualitatif di mana anda memerhati atau pemerhatian dan juga menemual peserta. Ini kalau kualitatif lah. Mungkin anda juga menemubual, juga anda buat observation. Okay, dengan teknik-teknik ataupun strategi penyelidikan yang khusus. Atau dalam kajian kuantitatif, ni cerita lagi supaya nak lebih faham. Anda melakukan tinjauan atau survey terhadap pelajar dan juga mengumpulkan maklumat dari rekod komputer. So dokumen ni tak kisah dokumen bertulis, dokumen komputer. Jadi anda merujuk pada dokumen dalam komputer dan sama juga anda menggunakan tadi survey. So maklumat dalam komputer tadi dengan survey tadi bila dia bergabung, bila dalam interpretasi, bila kita buat perbincangan dia lebih baik dalam menjelaskan, masih lagi dalam paradigma yang sama iaitu dalam kuantitatif, masih lagi positivism, tetapi dapat menjelaskan dua situasi. Yang pertama daripada survey soal sidik, satu lagi daripada dokumen daripada ni. Okey, tapi kena ingat kadang-kadang takut you all confused. Analisis dokumen ni memang kita terkenal atau diperjelaskan dari awal adalah kualitatif. Namun ada dokumen yang dibenarkan dalam kuantitatif bila kita measure sesuatu analisis itu dalam bentuk numerical, iaitu berdasarkan checklist dari segi kuantiti, dalam bentuk statistik. Jadi dokumen juga boleh digunakan dalam kuantitatif. Kadang-kadang kita panggil structural documents. Maksudnya dokumen tu dah kita tahu apa nak kaji, apa untuk lihat, cuma kita hitung dalam bentuk numerical, dari segi bilangan dalam bentuk statistik. Jadi dia benarkan juga dalam kuantitatif. Okey, jadi boleh. Okey, jadi pakcik lukiskan satu gambar rajah, bukan lukis lah iaitu saya ingat bulan berapa itu memang pakcik dah tunjuk dari awal-awal metodologi, tunjukkan bahawa kita punya proses iaitu research choice, penyelidikan pilihan ni terpecah pada dua, iaitu monomethod dengan multiple method. So multiple method pecah pada dua, iaitu mixed method dengan multi method. So dalam multi method ni yang kita akan bincang iaitu multi method kuantitatif dan multi method kualitatif. Okey, kita bincang lagi sekali. Padahal pakcik dah beritahu dah tadi apa itu yang kita contoh-contoh multi method kuanti, multi method kuali. Okey, sekarang ni kita fikir logik. Okey, kita dah bincang strategi penyelidikan banyak kan, grounded theory, case study, action research, achieve research, narrative research, phenomenology, ethnography, macam-macam. Okey, so kita dah study jenis-jenis strategi penyelidikan dalam kualitatif. Begitu juga kuantitatif secara umum ni. Kita tahu dalam kajian ni bersifat dua je, iaitu sama-sama ada dalam bentuk survey ataupun dalam eksperimen. Eksperimen ada dua jenis, sama ada true eksperimen ataupun quasi eksperimen. Okey, jadi dua-dua ni kajian saintifik. Okey, jadi kita selesaikan dua lagi slide untuk membincangkan apa itu mungkin ada poin-poin saya tertinggal tadi bila menjelaskan multi method kuanti dan multi method kualitatif. Okey, so kita bincang dulu. Yang pertama adalah multi method kuantitatif. Okey, multi method kuantitatif adalah sebuah penyelidikan yang anda mungkin memilih untuk mengumpulkan data kuantitatif, misalnya menggunakan soal sidik, okey, dan pemerhatian berstruktur yang dapat digunakan dan dianalisiskan dengan menggunakan statistik, yang diukur dengan menggunakan pengukuran secara statistik, iaitu kaedah kuantitatif.
Okey, banyak yang kita boleh gunakan selain daripada pemerhatian berstruktur, kita boleh gunakan juga temu bual berstruktur. Okey, temu bual berstrukturnya biasanya dia tidak bersifat in-deep secara mendalam. Kita tanya, contohnya kedai makan, abang tanya, "Kak nak makan apa? Adik nak makan apa?" So sebenarnya makan dan minum tu adalah benda yang wajar ditanya sebab sekarang ni kat kedai makan. Jadi biasanya kita menjawab nasi goreng Milo ais. So itu berbentuk deskriptif. Jadi bila berbentuk deskriptif, benda tu boleh dinilai dalam bentuk statistik. So dia dikatakan adalah boleh diterima dalam kuantitatif. Benda yang sama deskriptif juga boleh digunakan dalam kualitatif. Jadi deskriptif ni friendly. So siapa-siapa gunakan deskriptif juga boleh digunakan dalam kuantitatif, deskriptif pun juga boleh digunakan dalam kualitatif. Dalam kes ni kita gunakan temu bual secara berstruktur, gunakan pemerhatian secara berstruktur. Jadi bila sebut berstrukturnya, kedua-duanya dibenarkan dalam kuantitatif. Melainkan semi-structured dengan unstructured. Bila tidak berstruktur, kerana dia menjawab, dia bereksplorasi, so dia akan merungkai atau memberi jawapan yang secara mendalam. So bila mendalam dia tidak sesuai dalam kuantitatif, sebenarnya dia perlu dinilai dalam bentuk subjektif, sama ada dalam bentuk trend, pattern, theme dan sebagainya. Okey. Kemudian kita pergi yang kedua, iaitu kaedah pelbagai dalam kualitatif. Sebagai alternatif, penyelidik mungkin boleh memilih mengumpul data kualitatif, misalnya menggunakan temu bual dan juga gunakan dokumen. Okey, macam contoh pakcik bagi tadi, mungkin dokumen dia kita gunakan personal, iaitu buku harian ataupun diary, bagi menganalisis data menggunakan prosedur bukan numerical. Saja je pakcik letak bukan numerical, nak beritahu kalau bukan numerical tu bermaksud dalam gunakan dalam konteks kualitatif. Okey, ingat saja kita boleh menggunakan multi method. Cuma kat sini mungkin saya perhalusi, pakcik perhalusi lagi. Cuba bila dekat slide ni pakcik cerita yang umum, kebiasaan dalam buku tulis, tapi dalam video ni pakcik jelaskan lagi indah bila sebut mix method. Pakcik dah beritahu ni iaitu mix method kan. Kalau mix method saya guna strategi, dalam kuantitatif saya guna survey. Okey, dalam yang mix method saya guna case study. Nampak survey, case study, pertemuan dua strategi penyelidikan, atau saya guna experiments, kemudian saya gunakan action research. Nampak tak? Satu strategi penyelidikan kuali, action research, kemudian saya gunakan yang kuantitatif, eksperimen. So dua ni pertemuan, satu kaedah penyelidikan kuanti, satu strategi penyelidikan dalam kuali. Kalau gunakan kedua-dua jadi mixed method. Tetapi multi method ni adalah di mana saya gunakan kedua-duanya. Contohnya saya gunakan eksperimen dan saya gunakan survey. Dua-dua eksperimen dan survey ni adalah dalam kuantitatif. Jadi bila saya gunakan dua, iaitu lebih daripada satu, contoh sekarang dua, yang mana dua-duanya dalam kuantitatif, so namanya adalah multi method kuantitatif. Okey, satu lagi yang dipanggilkan dalam multi method kualitatif pula. Jadi apa multi method kualitatif? Multi method kualitatif bila saya menggunakan, contoh saya gunakan action research, kemudian saya gunakan grounded theory. Saya gunakan dua-duanya, action research dengan grounded theory. Kedua-dua tu dalam penyelidikan dia. So saya gunakan namanya multi method kualitatif. Okey, beberapa buku ada cerita namanya multi method mix. Multi method mix maksud gabungan kaedah kepelbagaian. Apa maksud dia? Kalau yang ni tak dibincangkan lah, tapi ada beberapa dia sangat terpencil, hanya dibincangkan dalam kes-kes tertentu dalam artikel jurnal. Buku pun tak bincang benda ni. Apa maksudnya multi method mix? Maksudnya dua kaedah dalam kuanti, dua kaedah dalam kualitatif. So dia kena pakai 4. Minimum dia 4. Dua kuanti, dua kuali. Kalau dia pakai 4-4, kalau dia pakai action research, dia pakai case study, dia pakai survey, dia pakai eksperimen, 4, 2 dalam kuanti, 2 dalam kuali, kita panggil dia multi method mix. Kalau digunakan 2 atau lebih dalam kualitatif, dia multi method kualitatif.
guna dua dalam kuantitatif dengan multi method kuantitatif. Itu dari segi pemahaman you kalau nak membincangkan tentang jenis-jenis penyelidikan. Tapi kadang-kadang dalam buku ni kadang-kadang saya takut you jadi salah faham nanti apa beza multi method dengan triangulation. Sebab ada setengah tu dia bagi contoh paling mudah, dia kata bilanya ada kaedah temu bual, gunakan dalam kualitatif menggunakan temu bual, kemudian dia gunakan satu dokumen. So dia kata ini ada multi method. Jadi kita dah faham research, ini macam gunakan dua kaedah dalam kualitatif dan pengumpulan data, padahal temu bual dengan dokumen. Satu lagi boleh buat observation. Apa beza tentang bila buat kaedah triangulation ni dengan multi method? Okey, kat sini kita kena lihat dalam definisi Pak Cik tadi beritahu bahawa kita kena melihat kepada pilihan metodologi dan strategi penyelidikan. Bila ada pertemuan dua strategi penyelidikan tu dalam satu metod, katakan kuanti, ada gunakan dua strategi pendidikan dalam kuanti, kita panggil multi method kuanti. Itu dia faham dia. Okey, secara ringkas itu dia yang kita nak bincangkan dia. Secara pendek dia, okey, kita dah selesaikan kelas metodologi level 1 sebenarnya. Okey, Pak Cik plan untuk go through the level 2. Bila level 2 tu mungkin dia lebih kepada kita nak lebih deep ataupun lanjutan daripada level 1 ni. So kalau dalam bahagian metodologi tu kita nak terus kita macam bedah lah, kita kongsi beberapa kajian-kajian lepas yang gunakan multi method kuanti. So kita perhalusikan dia, macam mana filosofi dia, macam mana approach dia, macam mana dia gunakan sampling dia, macam mana data yang diambil, kaedah interview apa dia buat, semi structured ke unstructured. Jadi kita gunakan lebih deep. Maksudnya Pak Cik tak boleh terus menyelam. Pak Cik kena bagi you all asas dulu. Jadi ini asas yang penting bagi mana-mana researcher kalau nak faham metodologi dia kena faham. Kita secara halus ni kita telah memahami research onion secara keseluruhan. Kemudian kita cuba mendalami dalam konteks kuantitatif dan juga teknik data. Teknik dalam pengumpulan data kita secara satu persatu kita cuba pergi, kita gunakan survey, kita gunakan eksperimen, kita pergi temu bual, kita pergi analisis dokumen, kemudian kita tengok pemerhatian populasi, jenis-jenis persamplan. Jadi kita dah zoom kat situ secara asas. So jadi cadangan Pak Cik untuk masa depan kita akan lebih deep dekat metodologi ni. Kita akan tengok beberapa tesis dan Pak Cik pun kena selongkar beberapa tesis yang terbaik untuk membincangkan semua komponen-komponen dalam metodologi supaya pemahaman kita lebih jelas. Tapi ini sangat kena penting sebab kita sangat berhadapan dengan benda-benda yang basic. Bila ada calon kawan-kawan sahabat semua datang buat proposal, bila dia bawa isu, bila dia buat pernyataan masalah, bila bincang metodologi, identify tu sangat penting supaya kita boleh advise dia dan kita boleh memahami dia tentang contohnya pilihan metodologi mana yang sesuai, mono method atau mix method atau multi method. Kalau mix method jenis yang mana, kalau multi method jenis yang mana. So kita boleh bezakan. Begitu juga dengan filosofi, kita belajar positivism, kita belajar kontraktism dan sebagainya. Kita dah belajar dah didaktif. So pengetahuan itu sangat penting dalam metodologi sebagai asas. So lepas ni kita bukanlah tak berulang. Ulang tu sebagai kita nak ingat balik benda asas dan mengaitkan benda asas. Tapi keutamaan dia adalah go through advance lah. Okay. Dan 2 hari lagi kita akan masuk minggu analisis. So analisis kita akan mulakan dari segi awal. Mungkin bila analisis ni sekarang orang suka nak tahu. So secara asasnya Pakcik akan bincangkan dari segi software-software yang ada dalam kualitatif dan kuantitatif. Kita tak zoom untuk analisis lagi. Cuma kita nak beritahu software ni guna dia untuk apa, sifat yang macam mana, software ni macam mana. So nak beritahu bahawa sebab kadang-kadang kat soalan Viva orang risau tentang nak gunakan benda yang baru dan lama. Kadang-kadang dia overlap software, jadi kita boleh tahu perbezaan antara software. Dan jawapan ni biasanya common kita jawab dalam sebuah tesis lah. Bila kita gunakan software ni, apa justifikasi dia? Kalau guna software ni, apa justifikasi dia? Jadi bagi sedikit 1 atau 2 waktu untuk kita bincangkan tentang software, baru kita bincangkan cara nak menulis analisis dalam tesis. Bagaimana nak menulis analisis di bahagian analisis dalam sebuah tesis. Ini kita punya plan untuk next 2 days. Okey, secara ringkas itu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana pendek ni antara yang terpendek sekali untuk video kita yang terakhir untuk bab metodologi sebelum kita masuk dalam bab analisis. Sekali lagi saya mohon maaf
sepanjang kita memahami kelas metodologi ni, dan sebelum-sebelumnya kalau ada kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ilmu, minta ampun dan minta maaf, supaya kita sama-sama sama-sama dengan pakcik kita belajar, cari ilmu dan sama-sama kita berkongsi ilmu-ilmu yang ada ni. Okey, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.